Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video kali ini kita akan membincangkan satu subtopik yang baru, subtopik baru dalam chapter 5, subtopik yang kedua selepas double integral. Jadi yang kita nak fokuskan adalah yang berikut, yang inilah. Double integral over general region. So maksudnya kita nak cari luas lah, luas di bawah graf. Okey. Jadi kalau kita ingat-ingat semula kan, sebelum ni lah, kalau dia bukannya kalau kita nak cari area under the graph, kan kita menggunakan integration, tu tak? Jadi sama ada kita nak ukur luas di bawah graf tu, area under the curve tu, based on paksi X, ataupun kita boleh mencari luas di bawah graf itu based on paksi Y. Kan ada dua cara kan. So jadi sebenarnya kita merujuk benda yang sama. Benda yang sama juga, kita mencari area under the curve, cuma kali ni surface. Bila surface, cara dia sedikit berlainan. Baik. Kalau kita rujuk dalam mana-mana buku, dia ada satu istilah yang digunakan. Jadi kita akan perasan, istilah tu apa? Istilah tu yang ini. Dia sebut macam ni. Type 1 region. Type 1 region dan juga type 2 region. Yang inilah. Type 2 region adalah yang ini. Contohnya yang inilah. Yang ni type 2 region. Jadi sebenarnya istilah tu digunakan untuk apa? Kalau kita katakan type 1 region, maknanya dia akan kira area under the curve tu. Maksudnya dia nak cari the shaded area ni kan. So dia nak cari area ni, the shaded region ni, dia nak cari area ni based on paksi X. Itu type 1. Okey, saya ulang semula kalau type 1 dia akan merujuk kepada nak mencari luas di bawah graf based on paksi X. Sementara kalau type 2 yang macam ni, type 2, maka dia akan type 2 dia akan mencari luas based on paksi Y. Itu sahaja. Jadi ada type 1, ada type 2. Jadi apabila kita nak mencari luas di bawah graf ini, kita pun kadang-kadang kena tengok kesesuaian kan. Ada setengah-setengah kes lebih sesuai kita cari luas area under the curve ni gunakan paksi X je. Tak payah nak susah payah pakai paksi Y. Tetapi ada setengah-setengah kes kita perlu guna paksi Y. Tak boleh guna paksi X, tak sesuai. Kalau ingat semula lah. Tapi ada case yang dua-dua boleh pakai. So it depends on cases lah. Jadi idea dia macam tu. Baik, itu secara umumnya Jadi apabila kita membincangkan tentang type 1 region ini, kan tadi saya sebut, bila type 1 region ini dia akan based on paksi X, betul tak? Paksi X type 1 ini, ingat type 1 ini adalah paksi X. Bila kita sebut paksi X as a basis, maka tengok ni, saya nak terus tunjuk ni. Bila katakan type 1 ini, jadi yang bahagian ini kamu ada dalam handout. Bila sebut type 1 region, kita kena segera ingat dia adalah berasaskan cari luas itu based on paksi X. Maka cuba tengok, dx ini akan berada dekat luar. Nampak? Ini berada dekat luar. Yang dy ini dekat dalam. Nampak tak? Itu adalah kalau type 1. So sebaliknya, kalau type 2, kan tadi saya sebut type 2 tu adalah diukur pada paksi Y, betul tak? Bila kita sebut type 2 yang ini, so kalau dalam double integral
dy nya adalah yang bahagian paling luar ni. Nampak ya? So itulah perbezaan dia. Kita masih lagi menggunakan double integral. Sama je seperti yang kita dah belajar sebelum ni kan. Cuma dalam penentuan type 1 ke type 2. So kalau type 2 maka dia paksi y. Kalau paksi y, yang dekat luar ni dy. So overall dia akan jadi dx dy lah kan. So kena macam tu lah. Jadi kita kembali semula kepada type 1 ni. Yang ini. Jadi cuba kita perhatikan double integral ni. Yang ni So sekarang ni yang dy dx ni kamu dah tahu kan kenapa kita buat dy dx. Kita buat dy dx sebab kita menggunakan type 1. Type 1 ini based on paksi x. Sebab itu dx ni dekat luar. Jadi cuba kita perhatikan ya. Bila dx ni dekat luar, ini dekat luar, maknanya dia berkaitan dengan integral yang ini kan? Yang ni. Yang saya gerakkan ni. Betul tak? AB kan? AB ni. Jadi cuba kita lihat rajah kejap. Kita tengok rajah. Nampak tak? Saya kecilkan sikit. Macam ni. Jadi maknanya yang saya tik-tik ni, yang tik merah ni kan? Jadi cuba lihat ya. Kita akan mengambil nilai A dan B. Nampak tak? Selang bagi dx tu. Integral tu. Jadi kita akan dapati, tengok sini, dia akan ada A ke B untuk dx. Okey? Yang ni kena clear dulu ya. Ini kena clear dulu. Lepas tu kita lihat yang ini. Ini untuk dy, betul tak? Untuk dy kita tengoklah. Tengok yang ni. Tengok kes ini. Kalau nak cari luas, tentulah kita akan tolak graf yang atas ni, tolak graf bawah, betul tak? So maknanya graf atas ni lebih besar kan? Yang graf ni curve yang di bawah ni kan dia mencakupi area yang lebih kecil. Jadi kita kenalah kalau dulu kita kan buat macam ni kan, G2 tolak G1 kan? So maknanya benda yang sama juga. Yang besar, yang kecil. Jadi yang besar tu dekat atas, yang kecil tu dekat bawah. Cuba lihat sini. Kan sama kan? Nampak tak? Ini G1 kecil, yang G2 bawah. Nampak? Okey. So dengan erti kata lain, apabila kita nak analysekan yang ini, bila kita berdepan dengan type 1 region, dx mesti berada dekat luar kat sini. So please ensure nilai ini yang kat luar ni, integral ni, yang kat luar ni adalah nilai x. dy sebelah dalam dan integral ini adalah nilai y. Ya, ini nilai y ya. So y dan sebutan x lah. So ini x, ini y. So basic thing macam tu. Okay, ini adalah type 1. So kalau in comparison dengan type 2, dia berlawanan lah. Cuba kita lihat kat sini. Tengok ya. Ini type 2 kan. Ini type 2. Maka type 2 kita akan ukur berdasarkan paksi y. Sebab itulah dy ni dekat luar. Jadi dekat luar maksud dia, cuba kita lihat integral dia kat sini. CD kan. CD ni adalah kita ukur dari paksi y. Kalau kita tengok rajah, sekejap. Tengok rajah. Nampak? Ini C, ini D kan. So kita dapat koordinat dia lah. C dengan D. Jadi itu satu hal. Lepas tu yang dx pula, ya, yang sebelah dalam tu dx. Jadi integral dia adalah yang inilah. Ini adalah nilai x. So x sama dengan apa-apa lah. Jadi maknanya cuba lihat. Inilah nilai x dia. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini.
So jadi kalau ada kiri kanan macam ni, of course lah yang kanan tolak yang kiri. So maknanya yang kanan ni besar lagi lah, yang kiri ni kecil lagi. So sebab itulah yang H2Y ni dekat atas, H1Y ni dekat bawah. Yang ni nampak tak? H2Y dekat atas, H1Y dekat bawah. Okay, so please ensure yang ini kita fahami betul-betul. Ini dulu ya, ini dulu. Sebab kalau kita salah yang ini, so kita akan jumble up everything, then everything goes wrong, kita ada problem nanti. Okay, so kesimpulannya dalam subtopik ini saya terangkan awal-awal, dan di permulaan topik ini pun saya terangkan untuk mencari area under the curve ada dua jenis, type 1 and type 2. Type 1 ini is accordingly pada paksi X. Kita ukur luas berdasarkan paksi X. Alright. Jadi apabila type 1 paksi X, jadi yang dekat luar ni adalah dx. Dan kamiran ini adalah nilai kamiran ini adalah nilai X. dy sebelah dalam ini nilai Y. Okey? Sebaliknya untuk type 2 lah, type 2 region ni dia terbalik daripada type 1 ni. Boleh itu nombor satu lah. Itu sangat-sangat penting. Ni susah sikit ni. Kita kena biasakan. Baik, kita tengok satu contoh dulu. Okey, contoh. Okey, ada dalam contoh ni ada dua bahagian, ada A ada B. Okey, ada A ada B. Baik, cuba kita lihat kat sini kan. Kat sini, lihat kat sini. Saya dah tulis siap-siap, ini adalah type 1. Jenis 1 kan, type 1 region lah. Yang ini type 2 region. Setuju kan? Type 1 region. Cuba ingat semula, type 1 adalah kita ukur area tu pada paksi X. Nampak tak? dx ini dekat luar. Okey, dx ini dekat luar. Maka dia type 1 lah. Jadi automatically yang ini, kamiran ini 01 ni adalah yang kena pada paksi X tu. Okey, jadi yang belah dalam ni dy, ni dy, maka kamiran ini adalah nilai Y. Sebaliknya bagi B pula, dia kata dx dy kan. Dekat luar ni kan dy. Maka bila dy kat luar ni bermaksud sudut tu diukur pada paksi Y. Jadi dia type 2. Yang ni jadi kalau kita nak selesaikan benda ni, cara dia macam ni lah. Nampak bila kita dah siap-siap macam ni, dia jadi senang. Sebab integration dia dia melibatkan double integral yang kita pernah buat sebelum ini. Cuma beza dia, double integral kali ini yang kita belajar sebelum ini adalah sini ada nombor, sini ada nombor, sini ada nombor, sini ada nombor kan. Itu sebelum dalam kuliah lepas. Tapi kali ini bahagian ini, nampak ni, bahagian ini dia bukan nombor, dia adalah curve. Itu je lah beza dia. Tapi operasi kamiran tu masih lagi sama. Jadi saya harap semua pelajar kalau dapat yang ni kan, proses seterusnya sampai dapat ni 13/120 ni, proses nak dapat ni just exactly seperti mana yang saya terangkan sebelum ini. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Kita akan dapat 7/48. Ini dua-dua ni jangan kata sama pula, sebab function ni kan berbeza kan. Ini kan y kuasa 2x, ini kan x sin y kan. Dia berbeza. Jadi hasil dia pasti berbeza lah. Jadi cuba tengok yang color merah ni, nampak tak? Dia bukan nombor tau, dia function. Jadi ini proses macam biasa. Harap kamu dapat fahamkan operasi daripada mula sampai akhir ini. Okay guys, so saya stop di sampai sini. Hope you enjoy it. Kita jumpa pada video seterusnya.